Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah, sekali lagi kita bersyukur merafakkan setinggi-tinggi puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala di atas kesinambungan nikmat, kesinambungan hidayah yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita, yang mana dengannya hari ini kita bernafas, dengannya hari ini kita melihat, dengannya hari ini kita mendengar, dengannya kita pada hari ini tahu siapa itu Allah, dan dengan hidayah Allah kita menyembahnya dengan sebenar-benar sembahan. Maka kesyukuran yang setinggi-tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memandu kita ke arah ketaatan, ke arah keabdian atau pengabdian kepada Allah yang Maha Berkuasa. Dan insya-Allah pada malam ini kita menyambung lagi perbincangan kita dalam soalan-soalan berkaitan akidah Islam yang kita telah baca sebelum daripada ini. Ada yarawna rabbahum minggu lepas Safadlan. Okey. Kerana minggu lepas dibaca oleh melihat Tuhan oleh Ustaz Fadlan. InsyaAllah pada malam ini kita nak sambung berkenaan dengan hadis asy-syafa'ah. Walaupun dari segi susun atur ataupun yang dibincangkan melalui topik-topik ini bukanlah secara tertibnya dia berlaku. Maksudnya antara melihat Allah dengan hadis berkenaan dengan syafaat. Tentu saja perihal melihat Allah Subhanahu wa taala hanya berlaku setelah hamba-hamba Allah memasuki syurga, dan berita tentang syafaat ada yang berlaku sebelum daripada masuk syurga dan ada yang berlaku selepas daripada masuk syurga. Jadi apa yang menjadi topik perbincangan dalam kitab ini, susun aturnya bukanlah menunjukkan tertib secara mutlak, tetapi dia adalah perbincangan menurut soalan-soalan yang telah dikemukakan dan tidak membawa maksud lebih daripada itu. Jadi apabila telah dibincangkan persoalan melihat Allah Azza wa Jalla di dalam syurga, itu adalah kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada ahli syurga, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kepada kita kenikmatan di atas kenikmatan itu. Sebagaimana firman Allah, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Lilladzina ahsanu, bagi orang yang muhsinin, membuat kebaikan, al-ihsan, al-husna, bagi mereka itu kebaikan, al-husna iaitu syurga Allah. Lilladzina ahsanul husna, bagi orang yang baik syurga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tambah lagi di atas nikmat syurga itu, wa ziyadah, nikmat syurga dan tambahan ke atas nikmat. Maka nikmat sebagai tambahan nikmat ini adalah nikmat yang lebih besar daripada nikmat, maka dia dinamakan sebagai tambahan. Dia dinamakan sebagai tambahan kerana nikmat yang datang adalah sesuatu yang bersifat lebih daripada nikmat yang sudah dikecapi. Kalau kita ibarat kata nak makan nasi, makan nasi kemudian kita tambah, berbeza.
Nasi mula-mula kita makan bila lapar. Bila dah kenyang, tambah pula. Maksud dia adalah satu nikmat ke atas nikmat. Kita sudah ada rumah, kemudian orang bagi pula sebuah kereta yang mahal dan sebagainya. Maka nikmat di atas nikmat. Ziyadah bermaksud tambah. Maka dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala menambah nikmat ke atas nikmat syurga, iaitu nikmat melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia adalah nikmat yang paling besar, yang terbesar, yang mana dengan nikmat ini penghuni syurga akan memandang rendah nikmat-nikmat syurga. Bila dia mendapat nikmat melihat Allah, dia merasakan nikmat syurga itu kecil nak dibandingkan nikmat melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itulah kita kena banyak berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita dapat peluang untuk merasai nikmat yang paling agung ini. Nikmat yang paling besar, nikmat yang tiada tolok bandingnya, iaitu nikmat melihat wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Karena sesungguhnya siapa yang mendapat nikmat tersebut, dia mendapat kemuliaan yang setinggi-tingginya, kerana dia berpeluang melihat Rabbul Jalil, Tuhan Raja segala raja, penguasa di atas segala penguasa, dan yang memiliki segala-galanya. Itulah Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi untuk merasakan nikmat tersebut, perlu ada suatu proses yang panjang. Yang telah kita baca sebelum daripada ini bermula daripada perjalanan alam barzakh, kemudian dibangkitkan di alam akhirat, kemudian dihimpunkan di padang mahsyar, kemudian diletakkan di satu tempat sebagai mauqif, menunggu selama 50,000 tahun dalam keadaan matahari dekat dengan kepala. Perbincangan yang telah lepas itu perjalanan yang cukup panjang. Tetapi manusia dalam keadaan tersebut memerlukan suatu perkara yang dinamakan sebagai asy-syafaah.